Testing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saya muliakan pengerusi, ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Jaafar, para asatizah, tuan-tuan, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, pertama-tama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnianya yang diberikan kepada kita, sama ada nikmat itu berbentuk zahir yang kita dapat rasa, yang kita nampak, dan juga nikmat yang batin yang kita kadang-kadang tak nampak, tapi nikmat itu ada. Tuan-tuan, kita kini berada pada 16 Syaban lah kan. Dah masuk 7 boleh, 5 boleh, 6 boleh lah, masuk 6 boleh Syaban lah kan. Jadi tak lama lagi kita akan berada pada bulan Ramadan. Sama-sama kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, moga kita dipertemukan pada bulan Ramadan. Seperti mana doa-doa salafus salih, yakni orang-orang yang awal di kalangan kita, mereka berdoa Allahumma sallimna, ataupun dia kata Allahumma sallimni li Ramadana. Allahumma sallimna lah kita doa, ya Allah sampaikan kami dalam keadaan selamat kepada Ramadan. Wasallim Ramadana lana, wasallim Ramadana lana, dan sampaikanlah Ramadan itu kepada kami. Watasallamahu minna mutaqabbala, dan terimalah ia, iaitu bulan Ramadan, kami ini dalam keadaan orang-orang yang diterima amalannya. Jadi sama-sama kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, sampaikan kita, beri juga kita kekuatan untuk beramal pada bulan tersebut. Dan selepas itu habis Ramadan, kita doalah kepada Allah Azza wa Jalla untuk Dia menerima amalan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, sedikit agak hari ni khutbah tajuk apa? Tak ingat. Apa tajuk khutbah hari ni kan? Hari ni apa tajuk khutbah? Mencari yang halal kan? Mencari yang halal itu adalah kewajipan, macam tu lah. Saya pun tak pasti lah. Tapi dia ada sebut pasal KWSP kan. Jadi tajuk khutbah hari ni bagus. Bukanlah sebelum-sebelum ni tak bagus kan, bagus ya kan? Cuma kadang-kadang khutbah ini kadang-kadang kita bagi tema, dia bukan salah mana-mana jabatan, tak. Penulis tu sendiri, penulis khutbah itu sendiri. Maknanya kadang-kadang dia beri tema, sempena sambutan hari polis, sempena hari kebangsaan. Jadi kita cari dalil-dalil Quran nak sokong kan, kadang-kadang kan nak sokong kita punya tajuk tu. Yang tu adalah satu benda yang sepatutnya tak betul sebenarnya kan. Khutbah ini dia mesti dalam surah Al-Jumu'ah, ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bagi tahu tentang, dia suruh kita solat Jumaat. Dalam surah Jumaat ada satu arahan, Allah Subhanahu wa taala suruh kita datang solat Jumaat. Tapi sebelum arahan tu, pada ayat yang awal, Allah Subhanahu wa taala bagi clue. Khutbah itu mestilah berkenaan dengan apa? Dia bagi clue macam mana? Dia cakap wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Dialah yang mengutuskan di kalangan orang-orang yang buta huruf itu seorang rasul. Yatluna alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dengan itu dia juga menyucikan mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka, iaitu manusia, tentang al-kitab, al-Quran, dan juga al-hikmah. Al-hikmah, kebanyakan ulama berpandangan maksud dia sunnah Nabi. Jadi itu macam clue. Maksudnya dalam isi khutbah kadang-kadang dia sebenarnya kena ajar manusia kan, apa tentang agama ni.
Ajar wuduk pun tak apa kan tuan-tuan. Wuduk ni seronok macam tu kan. Jadi benda itu bila kita dengar, dia boleh menambah ilmu. Kadang-kadang dia bincang bajet kerajaan apa ni, belanjawan kerajaan lah kadang-kadang. Jadi benda tu tak menambah pun iman kita kadang-kadang. Jadi bukanlah, tak, saya bukan kritik tuan-tuan, tak maksud kita nak bagi tahu, maknanya itulah sepatutnya yang mendidik umat. Sebab pada solat Jumaat itu kadang-kadang tuan-tuan, orang yang kuat imannya datang solat Jumaat, dan orang yang lemah pun datang solat Jumaat. Kat situ sebenarnya nak ajar manusia kan. Jadi yang kuliah maghrib ni imannya semua tinggi-tinggi, jadi tak ajar pun tak apa, dia orang insya-Allah okey kan. Tapi yang solat Jumaat tu kadang-kadang okey. Tapi bagus hari ni hari ni bukanlah semua tuan-tuan, maksud hari ni bagus sebab cerita tentang KWSP tadi kan. Jadi saya terkejut dengan statistik orang Islam yang tukar, maksudnya kan dalam 3-4 tahun lepas KWSP dia umumkan kita dah berpindah kepada dana syariah. Sebelum ni dia campur, maknanya dengan duit yang dia ada tu, mungkin trilion ke duit yang ada dalam KWSP tu, dia labur campur ni. Bondo halal masuk, bondo tak halal pun masuk. Bondo tak halal tu bukanlah arak, tak, KWSP tak melabur pada arak, judi, tak. Yang tak halal tu apa? Bank. Biasanya duit itu diberi kepada bank. Lepas tu bank akan bagi pinjam secara konvensional. Yang tu lah. Jadi keuntungan yang macam tu pun masuk dalam KWSP. Jadi benda tu bercampur, halal dan tak halal bercampur. Jadi dia bagi kita dividen. 3-4 tahun lepas KWSP bagi tahu dia punya dana dah ada patuh syariah. Jadi sepatutnya orang Islam, anak-anak kita tuan-tuan, patutnya dah berubah, ambil duit tukar kepada dana patuh syariah ni. Jangan biar lagi dekat duit yang bercampur bau halal dan haram tu. Tapi statistik dia kata lebih kurang 15% sahaja yang tukar kepada syariah ni. Yang lain tu tak peduli dan taklah kan. 15% ni tuan-tuan, dia macam kalau 7 orang tu, seorang je yang buat. Daripada 7 rakyat Malaysia, seorang je yang tukar. Jadi lagi 6 orang pergi mana? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bagi tahu apa? La ya'tiyanna zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal. Benar-benar akan datang pada suatu zaman nanti, seorang lelaki itu dia tak peduli dia ambil daripada mana harta dia. Tak kisahlah halal ke haram ke. Yang tu amin halal amin haram, halal ke haram ke tak apa, duit dua-dua pun duit, yang penting dapat dividen. Yang tu tak betul tuan-tuan. Jadi kita kena pesanlah benda-benda macam tu, sebab benda tu tak memerlukan kesungguhan sangat pun kan. Kadang-kadang nak mencari yang halal tu, kadang-kadang ada orang susah, dikelilingi dengan benda-benda yang haram, dia nak cari yang halal tu kadang-kadang susah. Tapi bondo ni senang je, poi je, EPF sign sikit tukarlah tu je. Tapi ramai yang tak peduli, esok dapat dividen, ambil lah dividen benda-benda yang haram tu. Ramai yang, jadi kita pesanlah kepada anak-anak kita untuk benda ni ambil serius lah. Maknanya ramai pun tak peduli pasal halal dan haram hari ni. Jadi kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kita punya kitab ni Hisnul Muslim. Kita berada pada bab mana tu? Al-azkar Al-azkar ba'da salam minas salah, zikir-zikir selepas salam daripada salat. Jadi kita dah sebut 3 bacaan. Yang pertama sekali, 2 bacaan yang telah kita bacakan. Yang pertama adalah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang pertama. Yang kedua adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi yang kedua ni, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu,
Mungkin hari itu tak berapa jelas. Maksud dia adalah dan tidak memberi manfaat orang yang mempunyai kekayaan terhadap kekayaannya itu. Kekayaan orang, maksud ayat ni orang yang ada banyak harta, tidak memberi manfaat pun kepada dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang memberi manfaat kepada seseorang itu? Amalannya. Jadi itu jelas, itu jelas kita punya akidah. Apabila kita habis solat, Nabi SAW baca benda ni. Jadi kita nak sambung bacaan yang ketiga, bacaan yang apa yang boleh kita baca dan apa yang patut kita baca selepas daripada salat. Kita masuk kepada bacaan yang ketiga, ditulis di situ la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi itu antara bacaan yang diriwayatkan daripada yang ni juga diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok jap mana hadisnya. Hadis ini bacaan ini diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadisnya daripada Abi Zubair qala kana Ibnu Zubair, diriwayatkan bahawa Ibn Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin. Ibnu Zubair membaca pada setiap hujung solatnya, hina yusallim, apabila dia dah habis bagi salam. Ibnu Zubair tu baca la ilaha illallah yang kita baca tadi lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Waqala, lalu dia pun bagi tahu, Ibnu Abi Zubair dia kata, disebut kana Rasulullah, adalah Rasulullah, ataupun bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salah. Rasulullah pun bertahlil dengan perkataan-perkataan ini setiap kali hujung, setiap habis solat. Dubur juga kita dah beritahu, dubur itu boleh jadi sebahagian dalam solat ataupun lepas solat. Jadi Abi Zubair dia bagi tahu Rasulullah baca perkataan ini habis solat. Okey. Jadi kita nak tengoklah sedikit maksud dia secara pantas lah, secara pantas. Sebab ini mungkin kuliah kita yang terakhir lah kot sebelum ada sekali juga sebelum Ramadan. Lepas tu apa pula? Raya pula kan. Raya pula dah 2 tahun tak raya ni ustaz kan. Jadi kita raya lama sikit. Kuliah pula tak ada pula so kan. Okey. Maksud dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah ini adalah nafi dan juga isbat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu satu benda, agama kita ini dia penyaksian terhadap agama ini dimulakan dengan nafi. Kita nafi dulu baru kita isbat. Kita kata yes, barulah dia kan. Kita tak kata ilahun Allah kan, Tuhan adalah Allah, tak. Kita nafikan dulu semua orang, lepas tu baru kita kata Allah. Jadi apa maksud dia? La, tidak ataupun tiada, ilah maksud dia Tuhan yang disembah. Ilah maksud dia Tuhan yang disembah. Jadi ilah ni kalau ulama tafsir, ilah bermakna, ilah itu maksud dia ma'bud ataupun ma'luh, Tuhan yang disembah. Illallah, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wahdah, satunya dia, esanya dia. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk wa lahul hamd. Okey, dua perkataan ni. Yang pertama lahul mulk, maksud dia baginya ataupun miliknya.
lam itu boleh maksud milk ataupun miliknya al-mulk, miliknya kerajaan. Okey. Jadi dalam bahasa Arab tuan-tuan, saya rasa dah bagi tahu juga maknanya dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata miliknya kereta itu kan, kita keretanya milik, kereta itu miliknya ataupun miliknya kereta kan. Dia tidak membawa maksud apa-apa dalam bahasa Melayu kan. Maksud dia sama je. Kereta itu miliknya ataupun kita kata miliknya kereta itu, tak memberi maksud apa-apa. Tapi dalam bahasa Arab kalau kita terbalikkan, sebab ayat sebetulnya adalah kerajaan itu miliknya, ayat yang asal, kerajaan itu miliknya. Tapi kalau bahasa Arab diterbalikkan, kita bubuh miliknya dekat depan, miliknya kerajaan, and dia membawa makna al-hasar. Al-hasar maksud dia kerajaan mutlak itu, ataupun dia macam membawa satu nada yang lebih tinggi, yang lebih serius, miliknya kerajaan itu lebih kurang maksud dia. Maksud dia ini nak bagi tahu bukan milik orang lain. Yang tu maksudnya dia memberi makna ada taksis, khusus dekat situ. Lahul mulk, miliknya kerajaan. Walahul hamd, dan miliknya juga alhamd. Alhamd maksud dia puji dan juga terima kasih, kita dah sebut. Dan juga ulama mengatakan alhamd maksud dia al dekat situ, alhamdu yang kita sebut itu, al itu maksud dia istighraq. Istighraq maksud dia menyeluruh. Segala puji ni, ada orang berhak sebahagian pujian dan tak berhak terhadap pujian yang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, al itu maksud semua. Jadi Allah berhak terhadap segala puji. Walahul hamd. Sebab tu sebahagian orang menterjemahkan segala puji kan, walahul hamd. Kalau actually kita tengok perkataan tu, hamd maksud dia pujiannya, puji dan syukur. Tetapi ada orang kata segala pujian, sebab al dekat situ maksud dia menunjukkan menyeluruh. Okey, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia di atas segala sesuatu berkuasa. Wa huwa, dan dia ala kulli syai', di atas segala sesuatu, qadir, berkuasa. Yang ni pun sama tuan-tuan, terbalik. Sepatutnya dan dia berkuasa di atas segala sesuatu, sepatutnya ayat macam tu. Tetapi bila dia terbalik kan, nak bagi tahu segala ni dialah berkuasa, macam tu bunyi. Kita bagi tahu tak adalah yang lebih berkuasa daripada dia. Itu maksud dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita selalu baca tu tuan-tuan kan. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Jadi manusia ini kita kena jelas tuan-tuan, kita boleh bangkit itu, bangkit tidur pagi-pagi itu kekuatan kita ke? Kita ni sebenarnya tidak boleh buat apa-apa melainkan Allah izinkan kita. Tak boleh buat apa-apa pun, Allah izinkan. Habis tu Allah izinkanlah dia buat benda-benda haram tu. Izin Allah dengan redha Allah berbeza. Kadang-kadang Allah izinkan dia buat macam-macam. Dia boleh minum arak, dia boleh, tapi Allah redha ke? Allah tak redha. Allah izinkan dia. Dia boleh buat benda-benda maksiat, Allah izinkan, tapi esok akan konon lah balik. Allah tak redha dia buat macam tu. Jadi jelas kita tidak ada daya dan kita tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah jua. La ilaha illallah, tidak ada ilah, Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Kami tidak menyembah melainkan kepadanya. Lahun ni'mah, miliknya nikmat. Jadi nikmat yang kita miliki ataupun segala apa yang kita terima, kita kena tahu, kita akur di akhir solat kita kata lahun ni'mah. Nikmat itu milik Allah. Lahun ni'mah wa lahul fadl, dan baginya juga kelebihan. Kelebihan yang Allah SWT bagi kita di dunia, itu semua adalah miliknya. Walahus sana'ul hasan, dan baginya pujian.
As-sana maksud dia pujian. Pujian dalam bahasa Arab, alhamdu tadi pun pujian juga kan. Alhamdu pujian. Yang ni as-sana, as-sana dengan sa maksud dia pujian. Cuma beza dia kat sini, as-sana maksud dia pujian yang berulang-ulang. Dan miliknya pujian yang berulang-ulang, pujian yang baik yang berulang-ulang. Al-hasan, baik. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, yakni orang-orang yang ikhlas baginya agama. Agama dekat sini maksud dia tauhid. Maksudnya orang-orang yang menyebut la ilaha illallah, dia ikhlas untuk menyatakan Allah itu esa, tauhid. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci. Yang tu lebih kurang sedikit sebanyak maksud berkenaan dengan zikir selepas salat yang ketiga. Okay, kita masuk kepada zikir yang keempat. Zikir yang keempat, tuan-tuan, apa dia tulis kat situ? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salasina la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, maksud dia apa? Zikir yang keempat, selepas kita baca astaghfirullah Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kita masuk pula la ilaha illallah yang pertama dan la ilaha illallah yang kedua tadi kita baca. Lepas tu kita juga boleh baca tasbih, tahmid dan juga takbir sebanyak 33 kali. Yang tu juga adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lepas tu kita habiskan kan 33, 99. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, jadi kita nak tahu daripada mana amalan ni datang, kita kena tengok hadis. Okey, jap, mana hadis tadi? Okey, hadis ni panjang sikit, tapi tak apa, kita baca dah. Hadis ni diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa qala, dia pun dia sebut ataupun dia kata, hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih mereka berdua. Status hadis ni muttafaqun alaih. Muttafaq alaih maknanya disepakati kesahihannya. Okey, hadis ni Abu Hurairah dia cerita, dia kata ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir miskin lah. Miskin dengan fakir ni mana lagi teruk, tuan-tuan? Dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab ni fakir lagi teruk. Miskin pun tahu. Datang daripada perkataan faqar. Faqar ni dia patah. Tulang belakang patah. Kalau orang tu patah tulang belakang dia, memang dia tak boleh nak cari rezeki. Dulu. Sekarang tak boleh. Sekarang ni dia boleh buat macam-macam. Dia boleh macam-macam kan, komputer ada. Tapi orang dulu kalau patah tulang belakang memang tak boleh buat apa. Jadi datang orang-orang fuqara. Maksud dia bukan orang patah tulang belakang, tuan-tuan. Maksud asal dia. Tapi fuqara tu maksudnya orang-orang yang bawah daripada bukan B40, bawah lagi. Bawah B40 lagi maksudnya. Okey. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lalu mereka berkata zahaba ahlud dusur. Orang-orang ad-dusur maksud dia orang-orang yang banyak harta. Orang-orang ahlud dusur ini datang minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya ni, mereka ini ada banyak harta, datang dengan harta, dengan darjat yang tinggi, dengan nikmat yang banyak. Mereka itu salat seperti mana kami salat. Dia mengadu kat Nabi ni, dia tak puas hati kan. Orang kaya ni, dia salat, kita salat, dia pun salat. Dia mengadu kat Nabi. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami pun puasa, kan? Walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha. Tapi mereka ini ada kelebihan dengan harta mereka boleh pergi haji. Jadi
Maksudnya kat sini Nabi berada di Madinah lah. Sebab nak pergi Madinah daripada Mekah tu perlukan perjalanan yang jauh, jadi perlu ada duit lah sikit nak travel ni. Orang fuqara tak boleh nak pergi haji sebab tak cukup lah duit wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Mereka itu buat umrah dan mereka berperang. Berperang juga perlukan harta. Ada pedang, ada panah. Orang fuqara tak ada apa. Wa yatasaddaqun, dan orang kaya tadi bersedekah. Okey, jadi dia orang mengadu kat Nabi lah, kita ni tak ada apa lah Nabi. Maksudnya nanti hari akhirat orang kaya ni lah masuk syurga dulu. Kan kita miskin ni lambik lah masuk syurga sebab tak ada harta. Lalu Nabi SAW bagi tahu, ala uhaddithukum bi amrin in akhadhtum bihi adraktum man sabaqakum. Nak tak aku bagi kau ataupun aku cerita dekat engkau satu perkara, jika engkau ambil ia, engkau akan mendahului orang-orang yang mendahului engkau. Kalau kau buat benda ni, kau akan lead dekat depan. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang yang buat benda ni lepas kau, dia tak akan dapat potong kau dah. Wa kuntum khaira man antum baina zahranaihi, dan kamu semua ini adalah sebaik-baik selagi mana engkau buat benda ni. Macam tu lah lebih kurang maksud dia. Illa man amila mithlahu, kecuali kalau ada orang yang buat juga macam kau ni. Dia start sama kau, dia buat macam kau ni, jadi kau tak boleh lebih lah. Tusabbihuna, lalu Nabi pun bagi tahu, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna. Kau bertasbih, kau bertahmid, dan engkau bertakbir. Jadi tasbih maksud dia subhanallah. Tahmid ataupun tahmadun maksud dia alhamdulillah. Tukabbirun maksud dia Allahu akbar. Tahlil maksud dia apa tuan-tuan? Tahlil la ilaha illallah. Jadi tahlil tu bukan makan-makan tu. Tahlil tu la ilaha illallah. Jangan salah faham. Okey, tapi Nabi pesan ni 3. Apa? Tasbih, tusabbihun, tahmadun, tukabbirun. 3 benda ni khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Belakang setiap salat 33 kali. Belakang setiap salat 33 kali. Fakhtalafna bainana. Lalu dia orang pun bila dengar tu tarawih buat lepas salat baca, tapi mereka itu berselisih. Faqala ba'duna, lalu sebahagian daripada kami kata nusabbih salasan wa salasina, kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Di kalangan kami itu ada yang bertakbir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Faraja'tu ilaihi faqala, lalu aku pun balik kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bagi tahu kepada aku, engkau bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sehingga semua itu menjadi 33. Okey, jadi tuan-tuan, ada yang buat tadi di kalangan mereka buat 33, 34. Lalu Nabi kata kepada dia orang, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu sehingga semua tu 33. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Jadi dia ada syarah sikitlah tentang perkara ni. Tak apa, saya nak masuk dah. Belum. Kopo masuk 83. Okey, kita baca sikit syarah tentang perkara ni. Nak baca berapa kali ni? Kan? Kalau ikut buku ni tadi, dia kata 33, lepas tu tutup 33 tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, jadi orang yang syarah balik hadis ni dia syarahkan balik, dia kata ada 6 cara yang boleh kita buat untuk
tasbih, tahmid dan takbir. Ni ada 6 cara. Okey. Apa cara nombor 1? Cara nombor 1 adalah subhanallah, dia baca sekali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Dia baca sekali ni, tapi semua tu 33 kali boleh. Sabit dalam hadis. Wa yukhtimu bila ilaha illallah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia boleh baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu cara yang pertama, baca sebanyak 33 kali. Lepas tu habis tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Itu cara pertama. Cara kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Boleh. Yang ni pun boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim. Boleh. Yang pertama tadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga. Yang kedua ni pun berdasarkan Imam Muslim. 33, 34. Boleh. Cara yang ketiga, baca sekali juga subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Sekali kan, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Okey, semua tu baca sebanyak 33 kali. Okey. Cara combat, ingat tidak ni? Baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Yang ni yang nak dengar ni ustaz. Yang diskaun tu nak ingat, nak dengar tu kan. Okey, ni boleh untuk orang-orang yang macam kita nak zikir, nak doreh kadang-kadang kalau kita semayang mau keluarga kita tu dia joling kan, pulak lamuna ni kan. Jadi boleh juga untuk kita 10 kan. Asal kita tak tinggal 10 juga boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari boleh 10. Cara yang kelima, subhanallah seboleh, alhamdulillah seboleh, Allahu akbar seboleh. Jadi ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim. Boleh 11. Cara yang terakhir, subhanallah, baca subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ni kalau nak baca lafaz ni 25 kali. 25. Yang ni berdasarkan hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dan juga At-Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. Ada dua riwayat, An-Nasa'i dan juga At-Tirmizi. Cara baca dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Okey, jadi cara dalam 6 cara ni mana yang terbaik? Okey, ke-6 ni diriwayatkan oleh Nabi. Maksudnya Nabi bagi kita baca macam ni, jadi tidak ada yang lebih baik. Sebaiknya kata penulis ini wal afdal ay yaqula hadza taratan. Kalau orang tu tahu, kadang-kadang dia buat macam ni. 6 tu dia buat. Kadang-kadang buat macam ni, kadang-kadang buat macam ni, kadang-kadang buat macam ni. Wa hadza taratan fayunawwi' baina hadhihi at-tasbihat. Lalu dia ini mempelbagaikanlah dengan cara bertasbih ini tadi. Okey, satu lagi waja'an Abdullah bin Amr. Datang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr annahu qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiluha bi yaminihi. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kira tasbih itu dengan tangan kanan. Tangan kanan. Maksudnya dia hitung zikir itu dengan tangan kanan. Jadi kita boleh juga tiru Nabi, iaitu kita hitung zikir kita dengan tangan kanan. Wa fihi sifat at-tasbih wa huwa ay yakuna bil yadil yumna faqat wa bi tariqati al-aqd ay shaddul isba' ila batin al-kaf. Yani dia genggamlah sikit macam kita dok buat itulah. Janganlah kira tangan kiri sekali, jangan. Tangan kanan, ulanglah balik tangan kanan tu. Sebab itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Yang kaki masuk kaki kanan mung kira sekali, itu janganlah tuan-tuan kan. Okey.
Jadi saya ingat sampai situ dulu tuan-tuan. Saya tak nak masuk lah kot yang baru, takut nanti dia orang kata overrun. Kalau orang buat TV, rancangan TV tu, kita dah overrun ni kan. Jadi Allah Ta'ala Jadi sama-sama kita doakan tuan-tuan, mudah-mudahan kita doakan diri kita, kita doakan kawan-kawan kita, moga-moga kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan kita akan berada padanya dalam keadaan sebaik-baik. Kita akan lakukan sebaik-baik amalan padanya, dan kita mohon moga-moga Allah SWT terima amalan kita. Nasallallahu ta'ala ayyam fa'ana bima sami'na. Sebelum tu tuan-tuan ada soalan ke tuan-tuan? Tak masuk ke? Ada soalan? Tak ada. Tak apalah, kita berhentilah awal. Nasallallahu ta'ala ayyam fa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.